Popok mahkota memang best. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab. Saja, kamera dua. Walam yaj'alhu 'iwaja. Kamera satu dua. Satu ini. Kamera satu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ar-rahmatil muhda wal badril duja. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd. Yang hormati dan pengurusi Ashabul Fadilah Dr. Muhammad Hanafi dan Dr. Fauzi, hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Saya terus masuk ke dalam tajuk perbincangan tentang pelajaran mazhab. Ketika Rasulullah SAW dilantik menjadi Rasul akhir zaman, di mana kerasulannya bersifat sejagat dan alam, bukan saja berdepan dengan musyrikin Arab betul, ingkrah dan beberapa, bahkan menghadapi seluruh manusia di muka bumi di sepanjang zaman. Ada pun di luar daripada bumi Arab pula ada yang kuasa besar dunia yang bertemu, khususnya Rom dan Parsi, di samping China, India, Mesir, Habasyah dan lain-lain. Masa yang sama adanya pula golongan ahli kitab, dan bukan ahli kitab berbagai agama. Al-Quran bukan sahaja menunjukkan petunjuk yang benar mengenai untuk mengenali Allah dan segala akidahnya, beribadat dan cara hidup diri dan bermasyarakat, hubungan manusia dengan Allah. Al-Quran juga memberi petunjuk menangani berbagai agama dan kuasa pemerintahan dengan memaparkan sejarah terdahulu dan semasa. Pendekatan dakwah secara muwajahah silmiyah diutamakan. Perdamaian didahulukan dalam hubungan antara bangsa, negara, kaum dan agama. Berdiplomasi dalam menangani pertemuan antara kuasa besar dan kebijaksanaan dalam pertemuan agama. Dengan syarat istiqamah dan konsep murunah tanpa hilang petunjuk yang sebenar, serta tegas menghadapi segala tentangan sehingga tidak menyerah kalah sama ada menang atau mati kerana Allah. Dalam menghadapi pergolakan antara bangsa, Al-Quran memberi petunjuk. Alif lam mim, ghulibatir Rum fi adnal ardh wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibu fi bid'i sinin lillahi al-amru min qabl wa min ba'd wa yawma idhin yafrahul mu'minun binasrillah yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Alif lam mim, Rum telah dikalahkan di negeri yang dekat sekali, dan mereka sesudah kekalahan itu akan mengalahkan lawannya. Dalam masa tidak sampai 10 tahun kepada pentadbiran Allah dualah terpulang segala urusan, sebelum berlakunya dan sesudah berlakunya. Dan pada ketika berlakunya kemenangan Rum itu, orang-orang yang beriman akan bergembira. Dengan kemenangan yang diberi Allah, Ia memberi kemenangan kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan Dia jualah yang maha kuasa lagi maha mengasihani. Ayat-ayat ini membetulkan sikap dalam pertemuan antara bangsa dua kuasa besar di zaman itu, dengan sikap yang berbeza di antara ahli kitab dan yang lain, mengapa menghadapi musuh yang ramai dalam satu masa. Adapun dalam menghadapi berbagai kaum dan pihak, berdakwah secara umum, manusia berbagai agama dan budaya,
sehingga kerajaan yang memerintah negara. Al-Quran memberi petunjuk. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan inna rabbaka man dhalla an sabili wa a'lamu bil muhtadin. Serulah berdakwah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebijaksanaan dan nasihat, mengajarkan yang baik, dan berbahaslah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia jualah yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan Dia jualah yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat hidayah petunjuk. Usul bagi mahalat digolongkan hadis kita. Firman Allah Taala, "Wa la tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan illa alladziina salamu minhum." Dan janganlah kamu berbahas dengan ahli kitab malaikat dengan cara yang lebih baik kecuali orang-orang yang berlaku zalim di antara mereka. Dalam masa yang sama, Islam menghadapi masalah dalam umat yang melahirkan mazhab-mazhab. Seterusnya umat Islam menghadapi cabaran penyelewengan umat sehingga memecahkan mereka kepada mazhab. Bukan saja forum ilmu fiqh yang diinginkan, bukan menyentuh akidah yang dinamakan fiqh dan tasawuf yang dinamakan tarekat. Walaupun mengaku berada dalam kepompong Islam, tetapi memecahkan kedudukannya daripada kepompong Islam secara dan tidak. Dalam hal ini kita perlu membuat pertimbangan berpandukan firman Allah Taala. Summa awrathna al-kitab alladziina istafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kami jadikan Al-Quran itu diwarisi oleh orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Maka di antara mereka ada yang berlaku zalim kepada dirinya sendiri dengan tidak mengindahkan ajaran Al-Quran walaupun sudah masuk Islam. Dan di antara mereka ada yang bersikap sederhana, dan di antara mereka pula ada yang maju karat. Setelah wafatnya Rasulullah SAW berlakunya masalah dalam pengaruh Islam, peristiwa riddah, murtad, keluar daripada Islam, semuanya dengan mengikut nabi-nabi bohong, menganut agama lain, atau menafikan hukum zakat dalam keadaan masih bersembahyang, mengatakan zakat tidak wajib, masih sembahyang, masih. Kekhilafan juga berlaku di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Berhubungan pelantikan khalifah, walaupun akhirnya bersepakat mendukung khulafah Rasyidin radhiyallahu anhum, namun kesan yang berbangkit kemudian mencipta mazhab Syiah dan Khawarij dan menjadi melampau kerana adanya alasan dua yang masuk ke dalam umat Islam dan keyakinan umat di zaman terakhir selepas penterjemahan berbagai ilmu ke dalam bahasa Arab di zaman Abbasiyah, sehingga termasuk pengaruh ilmu falsafah menyebabkan lahirnya perbincangan ilmu akidah yang memecahkan aliran pemikiran dalam aspek akidah dalam kalangan ahli sunnah sendiri kepada aliran salafiyah, asy'ariyah dan maturidiyah, sehingga dinamakan ilmu kalam kerana banyak falsafahnya berbincang atau berdepan dengan aliran Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah dan lain. Muncul pula aliran Fatimiyah yang menafikan amalan syariat yang diwajibkan. Semua aliran tersebut juga mempengaruhi semua kalangan mazhab yang terdahulu, yang bermula dengan politik, fiqh dan tasawuf. Umat Islam pula menghadapi al-ghazwul fikri yang bertimur dan barat, khususnya selepas masuknya zaman penjajahan baru dan selepas penjajah asing, bukan sahaja terpengaruh dengan tamadun kebudayaan yang melampau, tetapi menganut aliran al-ilmaniyah, sekularisme yang mencipta semangat menentang penjajah, pada mulanya berasaskan nasionalisme kebangsaan dan selepasnya menganut berbagai-bagai ideologi dan teori politik dan ekonomi yang asing daripada Islam. Bukan sahaja liberal, kapitalisme dan sosialisme yang tidak menolak agama, bahkan melarat kepada komunisme yang menentang semua. Ada juga yang menghina dan mempersendakan hukum-hukum Islam
dalam keadaan tetap mengaku menjadi penganut Islam. Lebih berbahaya lagi, adanya ulama yang bersamanya dan melabelkan Islam kepada semua ideologi itu kerana mengaku berkerajaan di negeri masing-masing atau tidak memahami perkembangan semata. Ada ulama yang mengatakan dalam Islam ada komunis, dalam Islam ada sosialis, dalam Islam ada macam-macam. Dalam keadaan yang sangat berlalu ini, saya tertarik pada kisah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam menghadapi perangan Al-Jamal, Siffin dan golongan Khawarij. Su'ila Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa huwa al-qudwatu an qitali ahli al-baghi min ahli al-Jamal wa Siffin. Amusyrikuunahum qala la min ash-shirki farru فقيل أن المنافقون قال لا لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا قيل له فما حالهم قال الإخوان بغوا علينا. Ditanya Sayyidina Ali tentang mereka yang terlibat dengan peperangan, peperangan Siffin dengan peperangan Al-Jamal dengan Aisyah radhiyallahu anha, sama-sama bagaimana menghadapi golongan Khawarij yang masih bersembahyang. Ditanya Sayyidina Ali, amusyrikuunahum, adakah mereka yang memerangi dengan musyrikin? Sayyidina Ali kata, la, tidak. Minasyirk farru, mereka lari dari syirik. Ditanya lagi, al-munafiqun, adakah mereka munafik? Sayyidina kata, la, tidak. Ya annal munafiqina la yadhkuruna Allah illa qalila. Oh, munafik tak berzikir, mereka berzikir bersembahyang. Qila lahu fama haluhum, apa mereka ini? Sayyidina Ali kata, ikhwanuna baghaw alaina, saudara-saudara kita yang melampau terhadap kita. Dan arahan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kepada Ammar bin Yasir dalam peperangan Al-Jamal